KPM. Kemahiran interpersonal murid sekolah rendah. Apakah maksud kemahiran interpersonal murid-murid? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Semoga semuanya sentiasa sihat, sentiasa mematuhi SOP dan bersemangat untuk terus belajar mengikuti PDPR yang telah disusun oleh guru-guru. Murid-murid sekolah rendah khususnya dan semua murid yang bersama-sama dengan saya pada hari ini nak dengar tak tentang topik kemahiran interpersonal. Sebenarnya dah banyak juga kajian tentang kemahiran interpersonal ni, tahu anak-anak? Pernah orang mengkaji kemahiran interpersonal antara guru dan murid, antara murid dengan murid dan pelbagai lagi. Tetapi sebelum kita pergi jauh, mari kita tengok apa maksud kemahiran interpersonal. Kenapa ia penting? Murid-murid kan baru sekolah rendah, nak buat apa ya dengan kemahiran interpersonal ni? Okey, kemahiran interpersonal ni maksudnya kemahiran yang murid-murid perlukan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi ataupun bercakap dengan orang lain. Contohnya, murid-murid berinteraksi dengan guru-guru, berinteraksi dengan kawan-kawan dan apa sahaja aktiviti anak-anak yang melibatkan orang lain. Seperti juga sekarang di rumah. Murid-murid yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik mesti mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Orang lain suka kepada kita sebab kita baik dengan orang. Oleh itu, kemahiran interpersonal ini penting untuk kita berjaya. Sekiranya interpersonal kita baik, contohnya dengan guru kita bercakap dengan baik, guru-guru pun mudah nak membantu kita. Guru-guru akan lebih memahami kita. Begitu juga kita dengan ibu bapa. Selalunya anak-anak yang baik mesti ada kemahiran interpersonal yang tinggi. Dia tahu adab nak bercakap, tahu nak menghormati ibu bapa ataupun dengan ahli keluarga yang lain. Mengapa kemahiran interpersonal penting? Baiklah, murid-murid tahu tak sebilangan besar perkara yang kita lakukan di dalam hidup, ia memerlukan interaksi di antara kita dengan orang lain. Untuk berjaya dengan baik atau ada kawan baik yang ramai, sangat penting untuk anak-anak pandai bergaul dengan orang lain. Walaupun kemahiran interpersonal ini sering dianggap sebagai sesuatu yang mungkin datang secara semula jadi, kebenarannya adalah bahawa kemahiran ini sangat penting dan murid-murid kena pelajari. Okey, mengapa kemahiran interpersonal ini penting? Yang pertama, ia mewujudkan kesedaran di dalam diri kita. Kita akan sedar betapa pentingnya kita sedar untuk menjadi murid yang baik, murid yang menjaga disiplin di sekolah. Kita sedar tentang perkara-perkara ini, tentang diri sendiri dan
orang lain. Yang tak ada kemahiran inilah yang suka mengganggu orang, suka mengata orang, membuli kawan-kawan yang lain. Yang keduanya, kemahiran interpersonal ini penting kerana kita akan menjadi orang yang prihatin kepada orang lain. Kita mudah untuk membantu orang lain, mudah untuk berkawan, sebab kita sangat prihatin. Kalau kawan kita ada masalah, kita boleh membantu dia. Kalau di rumah, kita rajin untuk membantu ibu bapa melakukan kerja rumah. Yang ketiga, sekiranya kita ada kemahiran interpersonal yang baik, kita ni dikatakan memiliki perasaan dan diplomasi yang tinggi. Apa tu anak-anak? Maksudnya, kita akan menjadi murid yang ada tolak ansur, ada sifat mahmudah, kita tidak suka bergaduh atau bermusuh dengan orang lain, dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita. Yang keempat, kita juga boleh memberi inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Apabila anak-anak bercakap, orang suka nak dengar. Orang lain rasa tertarik dan menyukai kita. Memang kemahiran interpersonal ini banyak dikaitkan dengan kemahiran komunikasi. Sebab ini perkara asasnya, interaksi kita dengan orang lain. Sebab tu saya kaitkan kemahiran interpersonal ini dengan bercakap, berkomunikasi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salah satu elemen di dalam kemahiran interpersonal ialah komunikasi dan kita namakan sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal juga amat penting ya murid-murid. Kemahiran komunikasi interpersonal boleh membantu kita seperti menilai diri sendiri, bermuhasabah dan seterusnya, mengambil langkah yang sewajarnya untuk kita berubah menjadi murid yang cemerlang. Selain itu murid-murid, orang yang ada kemahiran komunikasi interpersonal ini, dia pandai mengambil hati, pandai menunjukkan ekspresi dan menjaga hati orang lain. Dia memandang wajah kawannya ketika bercakap dengannya, ada ketenangan ketika berkomunikasi dan bersikap positif di dalam percakapannya. Jadi, nampak tak murid-murid betapa pentingnya kemahiran interpersonal? Yang salah satunya yang saya sebut tadi, kemahiran komunikasi interpersonal. Baiklah murid-murid, beberapa kaedah yang boleh murid-murid amalkan sebenarnya untuk meningkatkan kemahiran interpersonal ini. Contohnya yang pertama, murid-murid berlatih menunjukkan bahasa badan yang baik. Ketika berinteraksi,
bukan bahasa pertuturan sahaja yang penting, ya, tetapi bahasa badan juga penting. Cuba lihat tingkah laku orang yang negatif atau tingkah laku orang yang agresif, seperti menyilangkan tangan ketika bercakap, ya, melihat ke tempat lain ketika bercakap. Maksudnya tak ada kontak mata. Jadi perkara-perkara ini perlu murid-murid elakkan sama sekali. Murid-murid kena tunjukkan bahasa badan yang baik. Yang kedua, berlatih mendengar secara aktif. Murid-murid kena tahu kemahiran interpersonal ini juga melibatkan proses kita mendengar. Jadi, murid-murid boleh mulakan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan mungkin juga jiran-jiran kita. Antara caranya mungkin juga sesekali apabila berkomunikasi, murid-murid boleh ulangi apa yang kawan kita katakan. Untuk apa? Untuk memastikan kita mendengar dengan tepat. Yang ketiga, cuba bersikap ramah ketika bercakap dan murid-murid tunjukkan suasana ceria ketika berinteraksi dengan kawan-kawan kita ataupun sesiapa sahaja. Yang keempat, berlatih bertanya soalan semasa PDP ataupun PDPR, ataupun berlatih memberikan pandangan. Itu yang keempat. Yang kelima, kita tunjukkan kita ni bersemangat untuk berinteraksi dengan orang. Sekiranya ada konflik, maka kita cuba untuk tamatkan konflik tersebut. Mungkin kita minta maaf, ya, mengaku kesilapan kita, contohnya, kan. Okey, yang keenam, murid-murid perlu memaparkan imej berasa yakin bila berinteraksi dan juga menunjukkan imej mudah untuk didekati. Untuk itu, murid-murid dilarang, ya, menggunakan perkataan-perkataan yang buruk ketika berinteraksi seperti mengherdik, marah dan lain-lain lagi. Murid-murid, kemahiran interpersonal sangat penting, terutamanya sewaktu dalam proses pengajaran di dalam kelas. Antaranya ialah untuk melahirkan persefahaman yang baik antara guru dan murid. Persefahaman ini memudahkan guru untuk membimbing murid-murid dan murid-murid juga mudah untuk memahami apa yang dipelajari. Contohnya, guru mengajar dengan penuh bersemangat dan murid-murid juga sentiasa bertanya apa yang tidak difahami. Maksudnya murid-murid aktif di dalam kelas. Seterusnya, ia membantu guru dan murid menggunakan pelbagai bentuk komunikasi yang sesuai. Tiada suasana yang teganglah di dalam kelas, ya. Tiadalah murid yang membuat bising kerana masing-masing menjaga adab untuk berinteraksi. Selain itu, ia juga meningkatkan kepekaan dan keprihatinan
serta nilai-nilai kemanusiaan sewaktu PDP ataupun PDPR. Dan yang terakhirnya, ia memudahkan guru mewujudkan suasana persekolahan yang lebih harmoni, suasana PDP yang kondusif. Jadi semua boleh belajar dengan aman dan tenang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, kemahiran interpersonal juga berkait rapat dengan aktiviti sosial dan emosi kita. Kemahiran ini juga berkait rapat dengan kebolehan kita memahami perasaan, berkait dengan motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Seterusnya, kemahiran ini juga adalah kemahiran bagaimana kita bertindak. Maksudnya secara berkesan antara kita dengan orang lain. Menurut Howard Gardner 1993, kemahiran interpersonal membantu kita bersosial dengan orang lain. Aktiviti seperti ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan hubungan sosial murid-murid. Murid-murid, ketika di sekolah rendah inilah kita mula belajar hubungan sosial dan ini akan berterusan bila murid-murid di sekolah menengah nanti sehinggalah juga murid-murid nanti belajar di dalam di IPT ataupun memasuki alam pekerjaan nanti. Biasanya seseorang yang mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi akan menjadi pemimpin yang hebat. Mungkin boleh dijadikan tempat rujukan dan pemberi nasihat. Kenapa? Sebab seseorang yang ada kemahiran interpersonal mempunyai keyakinan apabila bersuara, mampu berdikari dan bijak menyampaikan idea dan pendapat. Sebenarnya murid-murid, kemahiran interpersonal ini juga dapat dilatih melalui pergaulan antara kita dengan kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan yang berbeza umur dengan kita. Melalui pergaulan, kita akan tahu tentang emosi. Orang tu peramah ataupun tidak. Dia menghargai pandangan kita atau tidak. Sifat orang itu baik tak kepribadiannya dan lain-lain lagi indikatornya. Sehingga Howard Gardner, tokoh yang mengkaji tentang ini, ada mengatakan antara kerjaya yang melibatkan kemahiran interpersonal adalah seperti guru-guru, pakar terapi, ahli politik, pemimpin-pemimpin organisasi dan lain-lain lagi. Justru murid-murid, benalah kemahiran interpersonal kita melalui aktiviti sosial yang baik. Bila bercakap dengan orang lain, jangan lupa selain bercakap, kita juga perlu ada kemahiran mendengar. Ini juga kemahiran interpersonal. Bila bercakap, pastikan juga
bahasa badan kita juga baik. Kita berikan tumpuan kepada percakapan kawan-kawan kita. Kita tunjukkan emosi yang betul. Kalau kawan kita bersedih, janganlah kita ketawakan dia. Pendek kata, tindak balas kita kena betul dan tepat. Baiklah murid-murid, setelah saya memperkatakan panjang lebar tadi tentang kemahiran interpersonal, apakah yang murid-murid faham setakat ini? Beginilah, apa yang dapat saya rumuskan ialah kemahiran interpersonal merupakan proses interaksi antara sesama manusia di mana manusia berfikir, bertukar-tukar pendapat, ada bahasa badannya, melibatkan juga kemahiran mendengar, kemahiran bertindak balas, tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat, dan ia melibatkan dua pihak. Komunikasi interpersonal adalah dinamik. Maksudnya apa? Luas dan mempunyai makna yang tersirat. Maksudnya, dengan kata lain, ianya merupakan kemahiran komunikasi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu yang berkomunikasi dengan sekumpulan individu yang lain. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula, seperti yang saya sentuh tadi, seseorang murid akan menganggap dirinya sebagai peserta di dalam sebarang aktiviti. Oleh itu, sebagai peserta, kita haruslah peka dan sensitif terhadap sebarang maklumat yang diperbincangkan. Peserta yang sensitif tidak hanya berpeluk tubuh atau hanya bertindak apabila disuruh, tetapi bersifat proaktif di dalam kelas. Kesimpulannya murid-murid, tingkatkanlah kemahiran interpersonal kita bagi memastikan kelangsungan hubungan sosial kita dengan orang lain dan juga memberikan satu perhubungan yang lebih bermakna yang akhirnya mampu membina masyarakat Malaysia yang aman dan harmoni. Malaysia prihatin. Sekian, semoga kita jumpa dan jumpa lagi. Didik TV KPM